Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan berkaitan dengan pembentangan kumpulan kami adalah pengurusan konflik dan stres di tempat kerja di dalam PDRM. Okey, saya Alif Izakur Nazlak bin Bahari 282127. Saya ingin membuat pembentangan membicarakan berkenaan pengenalan. Konflik di tempat kerja boleh dikategorikan konflik yang timbul antara individu, kumpulan dan organisasi. Konflik boleh ditarifkan sebagai perjuangan antara keperluan, keinginan, idea dan pencanggahan disebabkan perbezaan matlamat pihak yang lain. Dalam kajian Xinjiang 2011, tekanan berlaku apabila sesuatu situasi menjadi tegang dan dapat menjejaskan emosi, pemikiran dan juga keadaan fizikal seseorang. Rival 2004 pula merumuskan bahawa tekanan kerja adalah signifikan dan mewujudkan fizikal dan psikologi yang tidak seimbang. Ini dapat menjejaskan emosi, proses berfikir dan keadaan pekerja refleks terhadap persekitaran terutamanya di tempat kerja. Terdapat 4 jenis konflik di tempat kerja. Jenis yang pertama adalah konflik intra-individu, iaitu konflik jenis ini berlaku dalam diri seseorang yang mana juga dikenali sebagai konflik dalaman. Konflik ini hanya diketahui oleh individu berkenaan sahaja. Antara ianya kekecewaan akibat gagal mendapatkan sesuatu yang dihajati, kekeliruan, peranan yang patut dimainkan dalam organisasi dan konflik peranan. Konflik jenis yang kedua adalah konflik antara personal. Konflik jenis ini juga dikenali sebagai konflik antara individu dengan individu yang lain. Antara punca bagi konflik jenis ini adalah perbezaan personaliti, kekurangan maklumat serta tekanan persekitaran. Pandangan dan pendapat yang berbeza akan menimbulkan konflik di kalangan individu. Yang ketiganya adalah konflik antara kumpulan. Konflik tahap ketiga ialah antara suatu kumpulan kerja dengan kumpulan yang lain dalam organisasi. Ia antaranya berpunca daripada perebutan sumber yang terhad. Selain itu, tugas kumpulan-kumpulan yang saling perlu memerlukan boleh menyebabkan konflik. Di samping itu, kurang memahami peraturan dan prosedur antara jabatan boleh menyebabkan konflik berlaku. Pergelutan merebut status antara kumpulan dengan kumpulan yang lain juga membangkitkan konflik. Yang akhir sekali adalah konflik organisasi. Konflik peringkat ini boleh berlaku, ia berpunca dari hierarki dan peringkat-peringkat kehitangan di dalam organisasi. Dalam kes ini, konflik antara kedua dengan pekerja merupakan contoh terbaik. Selain itu, konflik fungsi antara jabatan dengan jabatan juga boleh terjadi. Konflik antara pengurusan dengan organisasi formal, seperti kumpulan-kumpulan tidak formal, boleh juga terjadi. Seterusnya, saya pas kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faisal bin Cik Muhammad Noor 282290. Okey, kita seterusnya akan kepada tajuk tanda-tanda mengalami tekanan di tempat kerja. Kebanyakan individu yang mengalami tekanan tidak sedar akan dirinya berada dalam tekanan. Namun begitu, tanda-tanda seperti perubahan dalam tingkah laku dan mempunyai tindak balas tekanan ditunjukkan dalam perasaan seperti berada dalam kebimbangan, kemurungan, keresahan dan dalam keletihan. Selain itu, selalu menarik diri dan bersendirian, terlalu agresif dan tidak bermotivasi ke tempat kerja dan hilang fokus semasa menjalankan tugas. Individu juga mengalami tekanan yang menunjukkan segala fizikal seperti berdebar-debar, loya, sakit kepala dan muntah. Sekiranya tidak diberi rawatan, akan menyebabkan perubahan dalam badan dan membawa kepada penyakit mental dan juga fizikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abdullah, nombor metrik 282663 akan menyambung pembentangan kumpulan kami. Saya akan menerangkan berkenaan isu tekanan tempat kerja iaitu di PDRM. Polis Diraja Malaysia adalah organisasi yang tidak asing lagi dan diiktiraf sebagai pekerjaan dan profesion yang paling tertekan. Bidang kepolisian ini adalah satu karier yang dapat memberi ancaman bahaya secara fizikal dan juga emosi. Kenyataan ini merujuk kepada
Cullen, Lynn, Travis and Levin 1983 dan juga Martinus Richardson dan Booker 2007 dan juga Morton and Rosman 2006. Berdasarkan kajian lekar iaitu yang dibuat pada 2003, faktor yang menyebabkan tekanan kerja dalam organisasi adalah seperti tugas yang membosankan, tugas yang kurang mencabar, tugas yang tidak mempunyai skop yang meluas dan beban kerja yang banyak dan tidak mencukupi masa, serta bekerja di bawah tekanan masa seperti jadual yang ketat dan tidak fleksibel, waktu kerja yang tidak menentu dan jadual shift yang sangat teruk. Faktor lain adalah masalah pembangunan kerjaya dan status jaminan pekerjaan serta keperluan kebajikan pekerja yang diabaikan. Faktor seterusnya ialah mempunyai hubungan buruk dengan rakan sekerja seperti masalah buli, gangguan dan keganasan. Tambahan pula, organisasi mempunyai sistem komunikasi yang lemah dan sistem kepimpinan yang sangat teruk. Seterusnya, berdasarkan kajian Colling and Long pada tahun 2003, anggota polis yang terlibat dengan situasi trauma akan mengalami tekanan trauma sederhana, burnout dan juga mengubah individu tersebut menjadi kurang rasa empati. Selain itu, punca berlakunya tekanan di kalangan anggota polis adalah disebabkan sistem perundangan dan kehakiman adalah berpihak kepada masyarakat dan memerlukan pembuktian yang teliti serta tas kerja yang berkualiti tinggi menyebabkan bebanan kepada anggota polis. Faktor lain yang menyumbang kepada tekanan di tempat kerja kerana organisasi PDRM adalah berstruktur birokrasi dan mempunyai ciri-ciri pengurusan kerana peranannya untuk menguatkuasakan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati binti Samsul, nombor metrik 282701. Saya akan menerangkan tentang kesan tekanan dalam PDRM. Gambar-gambar di atas, yang pertama, anggota polis ditemui mati dengan kesan tembakan bersama anak beliau. Gambar yang kedua, seorang isteri anggota yang berpangkat Lance Corporal ditemui maut dengan kesan tembakan lebih 5 das. Yang ketiga, anggota polis ditemui maut dengan menembak lehernya sendiri. Dan yang terakhir, kes anggota polis ditemui mati dengan kesan tembakan kerana masalah peribadi. Seterusnya, kesan tekanan. Yang pertama, ketidakseimbangan emosi. Individu yang merasa stres menyebabkan emosinya terganggu dan tidak stabil. Emosi yang tidak stabil akan menyebabkan individu yang terbabit, sering termenung, suka bersendirian, bercakap sendiri, menangis dan sebagainya. Jika tidak diselamatkan, beliau akan mengalami tekanan jiwa yang boleh membawa kepada tidak siuman. Yang kedua, hilang kawalan diri. Stres yang dihadapi dalam jangka masa yang panjang membuatkan seseorang individu merasa tertekan dengan hidupnya dan cepat marah. Beliau juga suka bermurung dan mengasihkan diri serta kurang berinteraksi dengan orang lain. Keadaan ini boleh membawa kepada gejala mengamuk, pembunuhan dan hilang kawalan diri. Yang ketiga, hilang kemampuan bekerja. Individu yang mengalami stres juga merasa seperti tidak bermaya dan semangat untuk meneruskan pekerjaan. Ini menyebabkan individu terbabit tidak mempunyai daya kerja yang tinggi, sehingga boleh menjejaskan kerjayanya. Yang keempat, masalah pemakanan. Individu yang mengalami stres jarang mengawal diet mereka. Mereka mungkin mengambil terlalu banyak makanan berlemak serta berkolesterol tinggi. Ini boleh menyebabkan kegemukan, darah tinggi, lemah jantung dan sebagainya. Yang terakhir, memusnahkan masa depan. Stres boleh memusnahkan masa depan individu apabila kehilangan pekerjaan kerana tiada tumpuan sebab terlalu berfikir. Merenggangkan hubungan dengan keluarga apabila sering marah kerana tekanan. Malah dalam keadaan kritikal akan hilang ingatan dan tiada kawalan diri, sehingga boleh menyebabkan merengkuk di dalam penjara dan pusat-pusat perubatan. Terdapat juga kes kematian disebabkan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Izzati. Saya Ahmad Fairuz bin Muhammad Nur, nombor metrik 282130 akan menerangkan tajuk peranan pengurusan organisasi.
Organisasi harus bertanggungjawab agar tekanan dapat diminimumkan di kalangan pekerja dan menekankan aspek pengurusan tekanan individu dan perlu mengenali serta memahami konflik dan menyelesaikan dari awal. Konflik dapat diselesaikan dengan mengambil pendekatan, membincang dan mencari penyelesaian. Organisasi boleh mengambil tindakan dengan membuat penambahbaikan tempoh masa bekerja. Ini kerana masa bekerja yang panjang akan menyebabkan pekerja mempunyai kekangan masa untuk memenuhi tanggungjawab yang lain. Oleh itu, dengan mengurangi masa bekerja dan memberikan pendidikan pengurusan masa yang betul akan mengurangkan masalah tekanan ini. Seterusnya, penggunaan teknologi yang baru juga harus digunakan oleh pengurusan organisasi, terutamanya dalam membuat program latihan bagi memastikan maklumat, ilmu dan perkongsian pengalaman dapat menarik perhatian semua kaki tangan dan mempraktikkan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Organisasi berperanan mendedahkan kaki tangan mereka untuk sentiasa mengimbangi kehidupan antara kerjaya dan kehidupan. Mempunyai life balance dapat mengurangkan kadar tekanan yang menjadi masalah di tempat kerja. Organisasi harus memainkan peranan dengan menggalakkan komunikasi antara pekerja dan pihak pengurusan. Sentiasa memastikan maklumat daripada kalangan kaki tangan dan pengurusan sumber manusia dapat dihubungi dan diakses secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Akhir sekali, organisasi juga perlu memahami dan meletakkan objektif organisasi bahawa kebajikan pekerja harus diletakkan sebagai fokus utama. Ini kerana situasi kerja yang baik dan sokongan sosial yang bagus dapat meningkatkan prestasi pekerja dan memberi keuntungan serta kebaikan kepada organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.